doakan ibu dan ayah dia, kita doa kepada anak dia. Tentunya anak ahli syurga. Cucu-cucu tuan-tuan yang dekat primary school tu, min ahli jannah, anak-anak syurga semua, tak ada dosa pada dia. Sebab tu tuan-tuan, anak-anak kita, cucu-cucu kita tu, kita bertanggungjawab untuk betul bagi acuan pada dia. Sebab apa? Nak disebut di tangan kita, kita nak Yahudikan dia, nak Nasarakan dia, nak Kristiankan dia, dan dia nak bagi, dan nak bagi anak dan cucu dan keluarga kita menjadi keluarga mukmin yang diridhai oleh Allah pun acuan dari keluarga kat tangan ini. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah sekalian, dibahaskan kata Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya ambil intro sikit. Ar-Rahman, dengan nama Allah yang Maha Pemurah. Pemurahnya Allah ni tuan-tuan, yang mendapat kesan daripada sifat Allah yang Maha Pemurah, likulli makhluqat, semua makhluk. Yang dikatakan semua makhluk ni yang baik, makhluk yang baik yang taat pada perintah Allah pun dapat, makhluk yang tak baik yang tak taat pada perintah Allah, yang lawan Allah pun dapat. Itu yang kata pemurahnya Allah. Bukit bukau, gunung ganang, binatang, semua dapat. Hatta yang lawan Allah pun dapat. Israel, kau dah kata hari ni dia tembak orang Islam, kau dah kata Allah tahan dia, tak bagi dia makan. Bangun-bangun pagi tak boleh nak minum. Tak boleh minum macam biasa, boleh makan macam biasa. Yang bawa ajaran sesat tuan-tuan, kata pernah duduk kapal Masyar masuk syurga, keluar pula masuk neraka. Dia kata jangan bimbang, siapa yang tak isi insya-Allah tak masuk neraka, sebab dia dah masuk dulu dah. Yang bawa ajaran sesat ni pun Tuhan bagi lagi. Maknanya kehidupan yang baik. Sebab apa? Pemurahnya Allah. Bukanlah maksudnya Tuhan diam macam itu. Tidak. Bagi mereka yang terlibat dengan ma'asi, Allah masih bagi peluang kepada mereka untuk bertaubat kepada Allah. Kau dah kata yang buat maksiat kepada Allah, yang bawa ajaran sesat, lawan Allah, hari ni dia cakap, esok dia tak boleh nak cakap. Bisu terus Tuhan buat. Tak. Pemurahnya Tuhan, Tuhan masih bagi peluang kepada kita. Tapi bila sebut Ar-Rahim, Allah sebut dalam surah At-Taubah ayat 43, wa kana bil mu'minina rahimah. Untuk sayang Allah, kasih sayang, untuk kasih dan sayang minta maaf. Dia ada spesialis dia, khas untuk siapa? Orang-orang mukmin. Untuk orang-orang mukmin. Pertama, habuan untuk orang mukmin ni, akhirat esok tempat dia adalah syurga. Yang mana yang lawan Allah dulu, yang mana yang tak beriman kepada Allah dulu, takat dunia saja Allah beri. Akhirat esok minta maaf. Sebab Ar-Rahim Allah ni sifat yang disebut sebagai Ar-Rahim untuk orang-orang mukmin saja. Itu habuan kita di akhirat. Baik untuk dunia, apa habuan kita sifat Ar-Rahim? Allah ciptakan manusia tuan-tuan adalah makhluk sebaik-baik kejadian. Dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kalau compare kita ni dengan makhluk-makhluk yang lain, cantik, handsome lagi kan. Tengok Abang Rashid tuan-tuan, handsome. Dengan kita kata dengan kejadian yang sangat sempurna. Nak compare dengan makhluk-makhluk yang lain, tidak ada. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Al-Imam Muhammad bin Ahmad At-Tusi Abdul Hamid Al-Ghazali, Imam Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali kata, cantik manusia ni, sempurna manusia ni sebab ada 3 elemen. Pertama, akal. Allah bagi akal kepada manusia. Akal ni Allah tak bagi kepada makhluk yang lain. Lebih tu ada pada manusia. Otak ni tuan-tuan, semua ada, lembu ada, tapi dia tak boleh nak berfikir. Sebab kelebihan akal ni tuan-tuan, kelebihan inilah Allah jadikan manusia sebagai khalifah. Pilihan Allah untuk apa? Untuk memakmurkan rumah Allah. Sebab apa manusia ni dipilih boleh memakmurkan rumah Allah? Sebab Allah sediakan akal, Allah sediakan akal. Bila Allah buat manusia tuan-tuan, Allah sediakan akal. Adakah Allah tinggal kita macam tu? Aku dah bagi kau akal kan? Pandai-pandai kau lah. Kau nak ibadat, kau nak bersosial, kau nak bermuamalah, pandai-pandai kau. Sebab apa? Dah ada akal.
Kau nak ibadat, kau nak semayang, kau nak tertungging, kau nak terlentang kau. Sebab apa? Kau dah datang. Pandai-pandai kau fikir. Tapi tidak. Yang kata sifat Allah Maha Pengasih dan Penyayang tadi tu, kasihnya Allah kepada manusia. Allah ciptakan manusia, Allah tak tinggal manusia. Allah bimbing manusia, Allah jaga manusia. Bagaimana cara Allah bimbing dan jaga manusia, tuan-tuan? Allah sediakan 2M. Di dalam kitab Ihya, Imam Ghazali sebut cara Allah bimbing manusia, Allah sediakan 2M. Tuan-tuan nanti buka kitab Ihya yang Al-Basi Arabi, tuan-tuan jangan cari M pula. Memang tak jumpa yang M tu. Ini khulasah daripada keseluruhan tulisan Imam Ghazali menyebut tentang peranan baginda Nabi. Ini intro saya. Cara Allah bimbing manusia macam mana? Allah sediakan 2M. M yang pertama, Allah sediakan model. M yang kedua, Allah sediakan modul. Ini cara Allah bimbing manusia. Allah tak tinggal manusia. Sayangnya Allah kepada kita. Allah nak kita ini jadi ahli syurga. Tuan-tuan, kita asal daripada mana? Cikgu Syamina asal daripada mana? Jangan sebut Kelantan. Saya tahu Cikgu Syamina asal Kelantan. Jangan sebut Kelantan. Kita asal daripada mana? Selain daripada kita tahu kita ni asalnya daripada Turab, daripada tempat kita adalah asal usul tempat kita adalah daripada syurga Allah. Datuk nenek moyang kita daripada syurga. Cuma dijadikan, kita kata perancangan Allah tadi tu transit sekejap di bumi. Kita disebut ahli syurga, tuan-tuan, kita akan balik ke tempat kita yang asal daripada syurga Allah. InsyaAllah. Semua yang ada ni insyaAllah semua tokoh-tokoh ahli syurga, InsyaAllah. Tuan-tuan, Allah tinggalkan kepada kita 2M untuk dijadikan rujukan. M yang pertama, model. Model ni tuan-tuan, Allah jadikan supaya kita ni tiru mereka. Dan mereka ni memang manusia yang terpilih, memang selayaknya untuk ditiru. Siapa? Semua para Nabi-Nabi. Bahkan kalau dilihat tuan-tuan, di dalam Al-Quran tentang baginda Nabi, Allah sebut dalam Al-Quran, Allah kata apa? Nabi ni, kalau dia bercakap, wa ma yantiqu 'anil hawa, Muhammad ni kalau dia cakap, dia tak ikut hawa nafsu. Kalau dia bercakap juga, keluar daripada mulut dia, in huwa illa wahyun yuha. Mereka yang bercakap tadi itu melainkan yang keluar adalah di bawah bimbingan wahyu Allah. Sebab tu tuan-tuan, bila kita sambut Maulid Rasul, tiap tahun kita sambut. Bukan bulan Rabiul Awal ni sahaja baru kita ingat kepada Nabi Hijrah, tetapi lebih kita ingat kepada Nabi, lebih kita selawat ke atas Nabi. Sebab tu bila kita sambut Maulid Rasul setiap tahun, apa yang sebenarnya kita nak? Matlamat yang paling besar tuan-tuan, how to apply. Macam mana kita nak apply apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Dalam surah Al-Hajj Allah sebut, wa ma ataakum ar-rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa sahaja yang dibawa oleh baginda Nabi fakhuzuhu, hendaklah kamu berpegang dengannya. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa sahaja yang dilarang oleh baginda Nabi, hendaklah kamu jauhi. Tuan-tuan, Nabi ni apa yang bercakap, apa yang baginda Nabi bercakap, itu adalah bimbingan wahyu. Sebab apa? Sebab Nabi, Allah pilih manusia ni yang memang selayaknya diikuti oleh manusia. Selayaknya maksudnya apa? Dia ni maksum. Ma makna maksum? Nabi ni bukan takat dia tak pernah buat dosa, dia terlintas pun tak pernah. Kita manusia ni kadang-kadang terlintas biasa. Tapi baginda Nabi ni Allah jaga, bukan takat akal baginda Nabi, bahkan hati Nabi pun Allah jaga. Dan kalau kita lihat tentang baginda Nabi yang dikatakan selayaknya untuk kita ikut, subhanallah wa bihamdih. Jadi kita Aisyah, tuan-tuan, hadis ni rawahu Muslim.
Sayyidatina Aisyah duduk di dalam rumah. Kita tahu tuan-tuan, makam Nabi hari ini itu adalah rumah Sayyidatina Aisyah. Itu tapak asal dulu. Hari ini dah dibesarkan. Hari ini tuan-tuan, alhamdulillah sudah pun dibuka untuk mengajikan ibadah umrah. Ya. Mudah-mudahan ada rezeki kita mudah-mudahan. Ya. Walaupun kita tengok COVID ni, dan kita doakan tuan-tuan, semoga keadaan di negara kita dan amnya di seluruh dunia berangsur pulih insya-Allah mudah-mudahan. Sebenarnya banyak orang dan banyak pengajaran untuk kita dan ingatan untuk itu, ingatan untuk itu. Kita pergi, kalau dapat mengajikan ibadah umrah, kita boleh tengok pesan saya dapat sejarah dan yang ditinggalkan oleh baginda Nabi. Ya. Sayyidatina Aisyah duduk dalam rumah. Waktu tu turn baginda Nabi bersama dengan saya. Kuntu sami'tu min dzikrillah. Sayyidatina Aisyah kata, dalam diam ni, dalam keadaan suasana sunyi, qad sami'tu, aku dengar ada bunyi dzikrillah. Ataupun zikrullah, dengar orang berzikir. Sedangkan di sisiku baginda Nabi qadni, baginda Nabi dalam keadaan sedang tidur. Tapi aku masih mendengar perkataan zikrullah, Allah, Allah. Makin lama makin dekat, makin lama makin kuat. Maka Sayyidatina Aisyah mencari bunyi tersebut, suara tersebut. Maka didapati oleh Sayyidatina Aisyah, suara tersebut, zikir tersebut keluar daripada dada baginda Nabi SAW dalam keadaan Nabi sedang tidur. Tuan-tuan, dari sudut ingat kepada Allah, Nabi ini bukan takat berjalan, bukan takat kita kata waktu mana sedar ingat kepada Allah. Tidur Nabi pun ingat kepada Allah. Ini yang dikatakan maksum. Layaklah manusia pilih baginda Nabi untuk dijadikan ikan. Tuan-tuan tengok hari ini, bila berlakunya COVID, boleh dikatakan seluruh negara buat MCO, adakan PKP, perintah kawalan pergerakan. Benda yang kita buat pada hari ini, seluruh dunia laksanakan pada hari ini, sudah pun dilaksanakan oleh baginda Nabi SAW 1400 tahun dulu. Nabi sebut di dalam hadis rawahul Sayyidatina Aisyah. Hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu wa maka yang sama juga diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa Nabi sebut, idza sami'tu bi ardin bi ta'un fala takhruju minha. Kalau kamu dengar di satu kawasan ada yang penyakit yang boleh merebak, ketika itu adalah ta'un. Ta'un ni penyakit yang cepat merebak. Maka Al-Allamah Fadilatul Syekh Yusuf Qardawi menyebut, kalau disebut ta'un ketika itu adalah penyakit yang mudah merebak, maka COVID pun termasuk di dalam hadis ini. Nabi kata apa? Fala tadkhulu fiha. Kalau tahu kawasan tersebut ada yang COVID, ada yang penyakit merebak, jangan masuk. Dan Nabi sebut, wa idza antum fiha, sekiranya kamu sudah pun berada di dalam kawasan tersebut, fala takhruju minha, dan janganlah pula kamu keluar. Kalau kita terjemahkan hadis ni pada hari ini, itulah namanya PKP. Waktu mana Selangor kes naik tinggi, sampai orang kata buat peta asing, betul-betul. Sebut kata Selangor, juara lah. Satu ketika dulu kita tak benar kalau orang luar daripada negeri luar masuk ke tempat ini. Dan kita arahkan, KKM arahkan supaya rakyat Selangor pun tidak dibenarkan untuk melintas. Hatta nak ke Putrajaya pun tidak dibenarkan. Sebab apa? Takut benda ni merebak. Adakah perintah ini, tuan-tuan, yang kita buat pada hari ini baru sahaja difikirkan, ataupun baru satu teori yang baru? Tidak. Sebab tu apa saja yang dibawa oleh baginda Nabi sangat relevan sampai ke kiamat. Merentas zaman, merentas dimensi. Nabi, tuan-tuan, air. Oh, tak ada air, minta maaf. Tapi special masjid ni, tuan-tuan, yang saya tak pernah jumpa, satu-satunya masjid jamu berceramah air kokang.
Masjid lain bagi air mineral je. Masjid ni bagi air kotak. Tak cukup sekotak, ni 2 kotak dia bagi. Yang ni jadi penanda aras kepada masjid-masjid yang lain. Dia pun ceramah tak minum pun. Tadi Datuk dah bagi tahu lah, pertama tu kan macam rasa Ustaz tu hiasan. Tuan-tuan, waktu mana baginda Nabi tengok sahabat minum air, tiba-tiba masuk lalat dalam tu. Bila Nabi tengok sahabat buang air, Nabi cukup sensitif dengan membazir. Sebab apa? Dalam Quran disebut tentang pembaziran. Membazir ni orang iblis dan syaitan. Lepas tu pula dalam suasana, dalam keadaan kita kata di Sahara pada pasir, sangat susah nak dapat air. Tuan-tuan baca dalam peperangan Ahzab, dalam peperangan Khandaq. Ahzab dia ada 2 nama, Ahzab ataupun Khandaq. Waktu mana Nabi ganti dengan para sahabat, air sikit je, Nabi minta yang sikit pun datang. Nabi arahkan supaya suami kepada Sayyidatina Ummu Sulaim binti Milhan radhiyallahu anha bawa air kepada Nabi. Sebab apa? Nabi nak bagi sahabat yang minum. Ummu Sulaim kata apa? Ya Rasulullah, qalilan, sikit je, tak apa, masih. Tuan-tuan, Nabi pun ambil dalam satu mangkuk, satu bekas. Ini yang kata maksum, bukan sahaja maksum, yang kata Allah sediakan satu idola, satu model kepada manusia. Bukan sahaja dia ni maksum, bahkan mu'jizat, fiha mu'jizat. Nabi ambil bekas yang sikit tadi tu, Nabi masukkan tangan mulia baginda Nabi ke dalam air itu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu ardahu. Air tadi tu secara tiba-tiba melimpah keluar tadi tu. Para sahabat Nabi bukan takat minum air, bukan takat 70 orang. Dalam hadis menyebut 200 orang sahabat minum air dengan puas. Nabi letak dia tangan macam ni. Sahabat minum dengan puas, bukan takat ni dapat minum, bahkan kalau sahabat ambil peluang untuk ambil wuduk. Ulama muhadis bahaskan air yang paling mulia yang pernah Allah keluarkan atas muka bumi ini. Yang pertama, itulah air yang pernah keluar daripada celah jari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, baru air Zam-Zam. Air Zam-Zam tu mukjizat hentakan kaki Nabi Sayyidina Ismail alaihi salam. Itu kaki, ini jari, keluarlah. Sahabat boleh tengok. Bahkan sahabat ambil wuduk. Tuan-tuan, ada sahabat simpan air tu, dibuat sebagai tabarruk. Khalid bin Walid, tuan-tuan, dalam peperangan Qadisiyah bersama dengan berdepan dengan tentera Parsi, dia dah buat strategi yang kedua. Maknanya dia nak minta tentera Islam ni supaya bersedia dengan strategi yang kedua. Maknanya buat strategi kepung balik musuh. Mula-mula kita serang, nampak rasa tak boleh nak masuk, 200,000, betul-betul. Tentera Islam 3,000. Betul bayang. Tapi yang kata Khalid bin Walid ni, bukan takat Quraisy, bukan takat tentera Byzantine Rom, bahkan kerajaan Parsi pun sangat kenal dengan Khalid bin Walid. Tuan-tuan bayang, 200,000 berdepan dengan 3,000 tentera Islam. Mula-mula attack. Strategi Sayyidina Khalid, dia kata kalau kita rasa tak boleh nak pergi, kita ambil strategi yang kedua, itu kita kepung. Waktu nak kepung tu, tuan-tuan, nak berundur tadi tu, Khalid bin Walid, dia punya topi perang dia terjatuh. Dia tepang yang perang, tuan-tuan. Sayyidina Khalid, tuan-tuan, pecut kuda, dia nak ambil topi dia tadi. Baru sahabat yang lain agak terkejut. Sebab semata-mata topi, sedangkan kat belakang tu berpuluh topi ada, tapi kau ambil juga topi tu. Sanggup kau risiko yang sangat besar berada kat dalam.
Maka habis daripada peperangan tersebut, sahabat tanya, Malak ya Khalid, wahai Sayyidina Khalid, apa yang berlaku yang kami nampak sebentar tadi? Kakakku dia cakap. Maka Khalid tahu. Khalid bagi tahu, aku sanggup gadaikan nyawa aku untuk dapatkan balik topi perang tersebut, kerana di dalamnya aku simpan rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ini konsep baru, tapi jangan melampau lah. Jangan melampau. Saya waktu mana forum dengan Datuk Ustaz Kazim Ilyas, ada soalan yang diajukan kepada saya berkaitan tentang tabarruk. Kalau datangnya daripada agensi yang diiktiraf, contohnya daripada Tok Kapi Istanbul, kenapa orang tanya, Ustaz, kenapa museum ataupun barang peninggalan Nabi ini banyak di Turki? Kenapa tak di Saudi? Kenapa tak banyak di Madinah? Sedangkan Nabi duduk kat Madinah. Kenapa ada kat Mesir? Jawapannya, zaman pemerintahan Bani Utsmani yang dipimpin oleh Sultan Muhammad bin Murad Al-Fatih 1458 Masihi. Selepas daripada dijatuhkan kerajaan Byzantine Rome yang berpusat di kota Constantinople, maka diarahkan supaya kota tersebut dijadikan pusat pentadbiran Islam di Turki. Maka diarahkan semua, tuan-tuan, Bani Utsmaniyah ni, kerajaan Utsmani Turki ni memimpin 2/3 dunia ketika itu. Rentetan daripada jatuhnya kerajaan Byzantine Rome 100 tahun selepas pada itu. Mana pergi kerajaan, mana pergi tentera Rom? Sini lah. 1500 Spain, Spanyol. Kerajaan kerajaan Rom dah jatuh 1400 tahun. 100 tahun lepas pada itu, tuan-tuan, mereka buat plan strategik macam mana mereka nak memimpin balik kulit. Maka mereka pergi, tuan-tuan, hantar apa nama dia? Apollo. Allahumma salli ala Muhammad. Pelayar pertama dunia. Okey, tuan-tuan, dia datang. Tuan-tuan, dia berlayar, dia nampak tanah Melayu. Pasti sekira. Lepas tu pula dia hantar, datanglah tentera Portugis. Tuan-tuan, negara kita, tanah Melayu ni dijajah bukan 100 tahun juga, 350 tahun. Tuan-tuan tahu tak, selepas daripada jatuhnya kerajaan Byzantine Rome 1458, maka tentera-tentera salib buat perancangan strategi macam mana nak lebarkan balik jajahan mereka. Itu yang sampai dekat tanah Melayu tahun 1500 tu. Tawan kerajaan Demak, tawan kerajaan Majapahit, tawan kerajaan Melayu, Melaka, Arab Suara ketika itu dah convert masuk Islam, betul. Itu cerita. So, kerajaan Turki arahkan supaya barang-barang tadi itu bawa ke kota Konstantinopel. Sebab itu banyak barang-barang Nabi ini yang diiktiraf dunia ada di Turki, di Tok Kapi. Itu tak ada masalah yang diiktiraf. Kalau yang buat-buat ni, tak maaf betul. Kadang-kadang ada yang buat-buat dan sebagainya yang kita tak tahu semua dia. Tak maaf. Saya nak sebut apa tadi, tuan-tuan? Yang Nabi masukkan janji ke, ini mukjizat. Inilah yang dikatakan model Allah jadikan manusia ni, iaitu para nabi-nabi yang dekat dengan Allah, selayaknya dijadikan untuk ikutan, uswatun hasanah. Tuan-tuan, nanti kita tengok sahabat buang air yang lalat masuk di dalam, Nabi tegur. Nabi bagi satu alternatif kepada sahabat. Kalau nampak lalat tadi itu masuk, tekan dia, tenggelamkan dia. Nabi cakap takat tu je, tenggelamkan dia, kemudian Nabi buang. Lepas tu air tadi tu tak ada masalah, boleh minum. Takat tu saja. Tapi hari ini saintis buat kajian tentang hadis ni. Waktu hadis berkaitan tentang lalat ni disebut hadis sains.
Saintis Jerman tu buat kajian tentang lalat. 3 ekor lalat dia ambil. Rupanya dekat sayap lalat ni, yang kita tahu lalat ni dia suka di tempat-tempat yang tidak sihat lah kita kan, yang busuk dan sebagainya. Rupanya dekat sayap lalat ni, dekat sebelah either kanan ataupun kiri, kedua-duanya ada racun. Tapi di sebalik Allah ciptakan pada lalat ni di sebelah kanan ataupun kiri tak ada racun, tapi di sebelah kiri dia ada penambah. Sebab tu bila kita tengok lalat tu kan, kalau kita belah, kita tak tahu mana satu racun dan mana satu penambah. That's why Nabi minta tenggelam kan. Kalau tengok duduk berenang kan, siap buat squat rentang lagi, Allah tu tenggelam kan. Supaya apa? Neutralize. Kalau katalah dalam tu ada racun, maka penawar juga ada di kat sebelah ni. Saintis buat kajian, tak semestinya sebelah kanan racun, sebelah kiri penawar. Ya, ada lalat-lalat yang kiri dia racun, kanan dia penawar. Ada yang kanan dia penawar, kiri dia racun, tak sama. Dengan sebab tu, saintis yang buat kajian di Jerman tahun 1973 tu, bagi dia dapat satu penemuan baru. Bila jumpa dia buat satu presentation dengan saintis-saintis yang ada, termasuk yang attend pada hari itu adalah saintis Muslim. Atau saintis Muslim kata apa? Dapatan ini tak layak untuk dibanggakan. Sebab apa? Baginda Nabi kami sudah pun bagi tahu cara macam mana bermuamalah dengan binatang tersebut. Saintis tersebut convert masuk Islam. Tuan-tuan nampak tak? Ajaran baginda Nabi ini sangat relevan sampai sekarang. Sebab tu tuan-tuan, kita sebut kata baginda Nabi, dia lebih kepada apa? Cara hidup. Sebab tu kita selalu disebut Islam the way of the life. Satu cara hidup. Kawan saya tuan-tuan, non-Muslim, Cina, hari tu kami pergi ke Penang mesyuarat. Bagusnya apa tuan-tuan? Kita duduk sibuk cakap tentang kerja. Dia tanya, Ustaz, kita nak solat kat mana? Cina tu, Ustaz, kita nak solat kat mana? Maksudnya Ustaz fikir tak? Kita lagi solatnya kat mana? Macam tu, mana nak berhenti kat mana? RNR kat mana? Bagus je. Sebab dia duduk kawan dengan orang Melayu. Tuan-tuan, sebenarnya ni advantage dia. Waktu Yusuf Qaradawi turun ke Malaysia, Fadilatul Syekh Al-Allamah Yusuf Qaradawi, dia datang ke negara kita. Dia kata apa? Hazihi dawlatul da'wah. Bila dia tahu kita letakkan kepada dia tentang macam mana fiqh ta'ayush. Fiqh ta'ayush ni maksudnya kita bermuamalah dengan kawan-kawan kita kaum Muslim, Cina dan India, dan berbagai bangsa dan agama. Dia kata apa? Hazihi dawlah, negara ini sebenarnya adalah negara dakwah. Bagi umat Islam sepatutnya ambil peluang ini untuk sebarkan agama Allah. Itu insya-Allah. Intro mana? Boleh sambung sekali. Betul Ramadan betul sikit. Saya nak sebut tadi bagaimana Nabi ini sebagai panduan hidup kita. Kawan saya non-Muslim Cina, bila dia berkawan dengan kita ni, itulah yang kata sebenarnya kita boleh ambil peluang untuk sebarkan agama Allah pada kawan-kawan kita. Yusuf Qaradawi sebut hadhihi dawlah da'wah. Negara kita sebenarnya adalah negara dakwah. Patutnya selain daripada kita fikirkan pengislahan, Islam ni macam mana kita nak dengan have improvement, ada penambahbaikan dalam knowledge kita, dalam beribadah kita kepada Allah. Selain daripada kita fikir untuk sesama Muslim kita juga kena fikir macam mana kita, how to attract, macam mana kita nak tarik minat orang Islam kepada agama. So kalau
kita ni banyak terkesan dengan dia. Sampai sebelum ni dia pernah tanya saya, Ustaz, kenapa orang Islam pakai makan tangan kanan? Kenapa tak boleh makan tangan kiri? Kalau makan tangan kiri pun kenal juga ke? Kenapa tak makan tangan kiri? Makan tangan kanan? Saya simpan dulu jawapan. Kebetulan hari yang kami ada meeting, sehingga dekat satu arah yang Arab, saya solat, dia pergi tandas. Saya dah janji dengan dia lah, saya nak pergi ke tempat makan terus lah. So saya dah order kepada dia, saya pun tahu dia suka makan. Waktu dia nak makan tu, saya tanya dia, Dik, you went to toilet? Kamu pergi ke toilet tadi tu, you basuh tangan? Waktu tu kita nak makan. Dia kata, saya basuh tangan kiri. Itu dia diam. Muka dia dah merah, dia nak lori. Dia muntah depan saya. Lepas tu saya pun tolong dia sekejap, apa semua sekali. Masuk dalam kereta, tuan-tuan, terus. Kata, Ustaz, saya minta maaf. Saya kata, tak payah minta maaf. Saya pun tak kata apa pun, saya tanya ni. Tapi Ustaz, walaupun Ustaz cakap itu, saya terasa Ustaz. Itu yang kata the way of the life. Itu cara hidup kau ni nak kata apa? Ustaz, kenapa tak makan tangan kiri? Nabi aja kata macam tu. Suruh makan tangan kanan. Kenapa tak basuh gerak tangan kanan? Nabi ajar kepada kami supaya jangan basuh gerak dengan tangan kanan, tangan kiri. Itu cara hidup. Tuan-tuan boleh bayang tak? Kalau dalam tandas, sesunyi-sunyi tempat, segelap-gelap tempat yang tak ada orang nampak, itu pun ada perintah Allah. Bayangkan sebesar-besar itu. Kalau dalam tandas yang kita kata hubungan kita, yang kita saja yang tahu, itu pun ada perintah Allah. Bayangkan dari sudut sosial, dari sudut ekonomi, dari sudut pentadbiran, dari sudut munakahat, tentunya ada perintah Allah. Tak payah pergi jauh lah. Kalau dalam tandas pun ada perintah Allah, dalam tandas pun ada perintah Nabi. Nabi cukup pantang, istilah kalau bahasa Melayu, Nabi cukup pantang, tuan-tuan. Nabi cukup marah kalau kita basuh, buang air kecil, buang air besar, guna tangan kanan. Bukan dalam kitab fiqh manhaji mazhab Syafi'i dalam bab taharah. Nabi sangat-sangat marah kalau kita buang hadas, tuan-tuan, menggunakan basuh tadi itu dengan menggunakan tangan kanan. Kalau tidak ada masalah, saja-saja dengan menggunakan tangan kanan. Mereka kalau tangan kiri sakit, tak apa, ini saja-saja nak kira. Saya nak bagi tahu apa? Itu cara hidup. Jadi sifat Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Allah ciptakan kita, Allah tak tinggal dia. Allah bimbing cara dia. Allah lantik duta di kalangan manusia yang ada, berbilion manusia ni. Allah pilih di kalangan manusia tadi itu sebagai orang tengah kepada Allah, iaitu yang menyampaikan wahyu dan perintah Allah. Jadi Nabi ini adalah model. Baik, yang kedua, modul last daripada saya. Modul ni maksudnya tatapan harian kita, Quran. Dalam hadis tuan-tuan, hadis tu, taraktu fi amrayn, taraktukum bi amrayn. Aku tinggalkan kepada kamu wahai manusia dua perkara. Idza tamassaktum bima lam tadillu bihi abadan abadan. Sekiranya kamu berpegang teguh dengan kedua-dua ini, kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya. Betul. Kalau kita tak ikut perintah Allah dan Rasul, tentu kita akan sesat. Yang Allah sediakan kepada kita, iaitu Nabi-Nabi ini, tuan-tuan, itulah rujukan kita. Rujukan kita. Yang kedua, model tadi. Yang pertama, aku tinggalkan kepada kamu untuk Al-Quran wa sunnati dan sunnah. Quran dan sunnah. Waktu Nabi wafat, rombongan datang, rombongan para sahabat datang ziarah Sayyidatina Aisyah, Ummul Mukminin. Sahabat tahu dalam rumah Sayyidatina Aisyah ada makam Nabi. Kalau kita pergi ziarah hari ini, tuan-tuan, di dalam rumah Sayyidatina Aisyah ada 3 makam. Ada ayah pada Sayyidatina Aisyah sendiri, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Waktu mana Sayyidina Abu Bakar nak wafat, Sayyidina Abu Bakar request kepada Sayyidina Aisyah, anak dia sendiri,
minta izin tuan-tuan nak dimakamkan di dalam rumah dia. Sebab nak duduk di sebelah Rasulullah. Waktu khalifah yang kedua, Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu nak wafat, waktu mana Sayyidina Umar solat subuh, dia kena tikam dengan Abu Lu'lu' namanya, orang Majusi. Waktu nazak tu minta Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pergi jumpa dengan ibu kepada orang-orang mukmin, iaitu Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah, minta ayah nak dimakamkan di dalam rumah Sayyidatina Aisyah. Awalnya Sayyidatina Aisyah tak bagi. Sebab apa tak bagi? Sebab dia adalah bukan mahram. Nabi tak apalah suami Sayyidatina Aisyah. Sayyidina Abu Bakar, ayah dia. Rentetan daripada Sayyidatina Aisyah. Benar kan Sayyidina Umar dimakamkan di dalam rumah dia, tuan-tuan? Ihsan daripada Sayyidatina Aisyah memandangkan Sayyidina Umar ni bukan sahaja sahabat baik kepada suami dia, iaitu bagi dia nanti makan sahabat baik kepada ayah. Start daripada Sayyidina Umar dimakamkan di dalam rumah Sayyidatina Aisyah. Sayyidina Aisyah tak pernah pun buka dulu. Kita lah, kalau kita lah kan, alah bukan dia nampak pun. Kita bukannya ada apa pun bagi misalnya. Tapi start daripada Sayyidina Umar masuk dalam rumah dia, dimakamkan di dalam rumah dia, dia tak pernah tertanggal kat dulu. Maknanya dia sentiasa menuntut orang. Sehingga wafat Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, subhanallah. Tu ibu kepada kita, ibu kepada orang-orang ini. Waktu rombongan datang jumpa dengan Sayyidina Aisyah, tanya, ma fa'ala Rasul fil bait? Apa baginda Nabi buat di dalam rumah yang kami tak tahu? Kalau kat luar yang kami tahu, Nabi solat, Nabi beribadat, Nabi bermuamalah, kami nampak. Tapi yang kami nak tahu ni yang kami tak nampak, yang Nabi buat di dalam rumah. Mungkin solat Nabi lain daripada kami, bilangan dia banyak dan sebagainya. Jawaban Sayyidina Aisyah baik-baik. Kerana khuluquhul Quran, akhlak Nabi, ibadat Nabi, muamalat Nabi, apa sahaja yang kamu tanya tentang baginda Nabi, semuanya adalah Al-Quran. Yang kamu baca hari-hari itulah akhlak baginda Nabi. Yang kamu baca hari-hari itulah ibadat baginda Nabi. Yang kamu baca hari-hari itulah panduan dan cara hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebut tentang Quran ni, tuan-tuan. Nabi tak pernah berenang dengan Al-Quran. Tuan-tuan buka di dalam kitab Tizkar fi Afdal Al-Adhkar karangan Imam Qurtubi. Imam Qurtubi senaraikan surah-surah favorit bagi Nabi. Kalau tak dapat khatamkan Al-Quran, paling kurang kita baca surah favorit bagi Nabi. Nak buat macam Sayyidina Osman tu, tuan, mungkin tak larat dulu. Tuan-tuan buka di dalam kitab Al-Rijal Hawla Rasul karangan Khalid bin Khalid. Ada sahabat yang khatamkan Al-Quran di dalam 2 rakaat solat. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kalau tuan-tuan biasa dengar kan, waktu Nabi nak wafat, Nabi kering, Nabi minta sahabat seorang-seorang masuk dalam keadaan Nabi berbaring. Nabi tak larat tuan-tuan, tapi Nabi teringin sangat nak tanya khabar seorang-seorang sahabat. Masuk, panggil seorang-seorang. Tapi masuk saja turn Sayyidina Utsman, Nabi yang tak larat tu Nabi bangun. Ni, Sayyidina Aisyah duduk kat belakang. Sayyidina Aisyah duduk, dia nak tanya. Tanya apa? Ya Rasulullah, dalam ramai-ramai yang masuk, kamu duduk baring, bercakap, bertanya apa dalam keadaan berbaring. Tapi Sayyidina Utsman masuk, Aish, siap bangun lagi. Ni betul dia baju. Apa special Sayyidina Utsman ni? Tentu hadis rawahu Tirmizi. Nabi kata, kaifa lam astahli ma'am, bagaimana aku tak malu dengan dia? Fal malaikatu yastahli ma'am, sedangkan para malaikat malu dengan dia.
Dibahaskan panjang tentang apakah amalan Sayyidina Osman ni, sehingga malaikat turut malu dengan Sayyidina Osman. Antaranya yang pertama tu tuan, Quran. Sayyidina Osman ni memang muamalah dia dengan Quran. Sampai hari ini jasa Sayyidina Osman sampai kepada kita hari ini. Yang kita baca Quran ni, Quran ni masalah apa? Tu nama dia. Dan sebelum ni, pada zaman saya kecil-kecil dulu lah, tuan-tuan ingat sebelum kita jumpa Quran Mashaf Osmani, Quran Al-Majid, yang tulisan besar-besar sebiji-sebiji tu kan, ada tak tuan-tuan jumpa kat tengah-tengah tu ada satu huruf berwarna merah? Bukan Quran kita baca je tuan-tuan. Boleh kata kalau pergi Penang ke, pergi Selangor ke, pergi Perlis ke, Quran tu juga kita jumpa kat tengah-tengah ada warna merah. Kenapa warna merah? Tak cukup daun hitam. Kenapa warna merah? Saya saja kau nak buat. Itu pun jasa dan kenangkan sejarah Sayyidina Osman Ibn Affan. Sayyidina Osman Ibn Affan ke mana dibunuh. Sayyidina Osman tengah membaca Al-Quran, Suratul Kahfi, duduk kat tengah-tengah tu. Darah dia menitik duduk dekat wal yang terletak. Sampai kiamat tuan-tuan ingat jasa Sayyidina Osman. Pertama saya nak sebut muamalat Sayyidina Osman dengan Quran sangat dahsyat. Yang disebut di dalam riwayat, Sayyidina Osman pernah khatamkan Al-Quran 30 juzuk raka'atain ini, 2 rakaat. Maknanya satu rakaat berapa juzuk? Bukan 15 ayat tuan-tuan. Bukan 15 surah tuan-tuan. Kita duduk Ramadan, satu juzuk nak habis. Katalah 30 juzuk nak habis. Esok takbir raya hari 5 baru habis tau. Itu pun tak ada terus. Kau baca aku dengar je. Aku baca separuh je, satu muka je. Sayyidina Osman tuan-tuan, hari-hari muamalah dengan Quran. Tak pelik lah kalau kata dia ni antara manusia yang dimuliakan oleh makhluk-makhluk dia yang di langit dan di bumi. Apakah rasa Sayyidina Osman yang kedua? Rasa yang kedua insya-Allah boleh ada. Saya nak sebut apa tuan-tuan? Kalau kita tak dapat baca khatam Al-Quran macam mana para sahabat, paling kurang kita dapat baca surah-surah favorite bagi Nabi. Bukan Nabi nak menganak-tirikan surah-surah yang lain, tidak. Tetapi Nabi bagi tahu di dalam surah-surah yang Nabi pilih ni ada khususiat, ada fadilat tertentu. Contohnya pagi Jumaat Nabi suka baca surah tu saja, Suratul Insan. Jumaat Nabi minta kita baca surah tu, Suratul Kahfi. Setiap malam sebelum Nabi tidur, Nabi akan baca Suratul Mulk. Nabi tak akan lelapkan mata selagi Nabi tidak baca. Tuan-tuan, yang ni saya nak sebut. Mungkin di tempat lain saya dah sebut tuan-tuan. Ini untuk ingatan saya sama. Tuan-tuan tengok macam mana Nabi kalau dia buat satu-satu benda, istiqamah. Itu dasar Nabi, prinsip Nabi. Kita buatlah kadang-kadang kita buat, kita tak buat. Kita buat, kita tak buat. Tapi Nabi sebut sebaik-baik amal, khairul a'mal awsatuha. Sebaik-baik amalan ni walaupun sikit tapi istiqamah, itu paling sempurna. Walaupun sikit tapi istiqamah, hari-hari kita buat. Kalau kata sokong tu sampai bila-bila, istiqamah. Tuan-tuan, Nabi sebelum tidur, Nabi tak pernah tak baca. Tuan-tuan tengok, saya nak sebut istiqamah ni. Kita tahu tuan-tuan, Suratul Falaq dengan Suratul Nas turun sebab Nabi pernah disihir. Nabi disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid bin Aqsam. Labid bin Aqsam, saya tambah sikit lagi, Labid bin Aqsam Al-Qurasam. Tak kurang asam, macam mana Nabi aku kau buat? Nabi kena sihir tuan-tuan, tak boleh bangun. Jibril AS duduk kepada Nabi, ada seorang lagi malaikat duduk di kaki Nabi. Maka waktu mana Sayyidina Jibril ruqyah, Sayyidina Jibril kata apa? Qad habibillah, sesungguhnya kasih Allah ni sedang disihir.
Siapa yang bantu Nabi? Allah. Allah turunkan dua surah, Suratul Khalaq dengan Suratul Nas. Ini adalah asbabun nuzul ayat. Tuan-tuan, Nabi amalkan bacaan 3 qul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas sebelum tidur. Nabi tiup dekat tangan. Kita dengar Allah ruqyah orang. Ambil air tawar, orang Kelantan kata air tawar, buat air bagi daki. Sebenarnya kita boleh ruqyah diri kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim nafsi. Ini antara bacaan Nabi. Bismillahirrahmanirrahim nafsi. Ya Allah, dengan nama-Mu aku merawat diriku sendiri. Bismillahirrahmanirrahim nafsi. Antara bacaan Nabi apa? Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim nafsi. Allahumma rabban nas azhibil ba's anta syafi wa anta mu'afi la shifaa illa shifaa'uka shifaan la yughadiru saqama wa la alama ya kafi ya wafi ya hamid ya majid ya wadud irfa' anni kull al-ta'ab al-shadid wal marad al-shadid wa jaysh al-'adid. Maknanya Nabi sendiri pun ruqyah diri dia sendiri. Kita pun sama tuan-tuan. Dalam keadaan penat dan sebagainya. Ini lebih-lebih lagi yang kita tak nampak ni tuan-tuan. Saya selalu pesan tuan-tuan, pada diri saya sendiri juga, tuan-tuan amalkan bacaan maghfurah. Dalam surah kita pun kita baca. Yes, betul. Itu bacaan bagi Nabi. Warid daripada hadis Nabi. Yang Nabi baca waktu pagi dan waktu malam. Asbahna wa asbahan min kulillah. Malam amsayna wa amsayna min kulillah. Dalam tu ada ayat ruqyah. Dalam tu ada ayat pendinding. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. A'udzu bi kalimatillahi ta'ammati min syarri ma khalaq. Tuan-tuan, baca surah ni bukan tunggu Covid. Tak ada Covid pun kena baca. Nabi baca ni istiqamah. Sakit ke tak sakit Nabi baca. Sama juga baca 3 qul tadi. Nabi baca 3 qul, Nabi tiup kat tangan. Nabi sapu kat kepala. Ni saya nak sebut istiqamah Nabi ni tuan. Nabi amalkan amalan ni sebelum tidur, bermula daripada selepas daripada Nabi di sini. Di Mekah, ni cerita sebelum hijrah. Tuan-tuan, esok Nabi nak wafat ni di Madinah ni. Dah 10 tahun duduk kat Madinah. Esok Nabi nak wafat. Malam ni Nabi baca 30. Tapi Nabi nak angkat tangan tak larat. Nabi panggil Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa datang. Supaya apa? Supaya Sayyidatina Aisyah boleh ambil tangan Sayyidatina Aisyah letak di depan muka Nabi. Supaya apa? Nabi dah baca 30 tadi, Nabi nak tiup kat tangan dia, minta supaya dia boleh bantu Nabi untuk sapu muka, tangan, sehingga ke kaki. Salah tak nampak 3 kali. Tuan-tuan nampak tak istiqamah Nabi? Esok Nabi nak wafat, Nabi buat lagi malam ni. Subhanallah. Maksudnya apa? Nabi nak ingatkan kepada kita, inilah salah satu ikhtiar kita, bergantung harap dengan Allah dan sentiasa bermuamalah dengan Al-Quran. Jadi tuan-tuan Ramadan yang dirahmati Allah sekalian, akhir daripada saya tadi ayat saya pesan suruh baca ayat belakang. Ini Suratul Ahzab ayat 56. Ini ayat perintah untuk kita berselawat. Ini setiap Jumaat kita dengar. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Tuan-tuan, saya mengajar tafsir. Masjid Kelantan saya mengajar tafsir. Masjid Ulama Lubik saya mengajar tafsir. Masjid Raja Haji Kisabilillah saya mengajar tafsir. Dalam banyak-banyak tafsir tuan-tuan, kalau kita mengaji hadis Ibnu Majah, Tirmizi, Nasa'i banyak 200 jilid. Tapi first ranking kita hadis ni kitab Sahih Bukhari. First ranking dia. Baik. Termasuk dengan tafsir. Tafsir ni banyak tuan-tuan. Tapi first ranking kita tafsir Jami' Bayan karangan Al-Imam Ibnu Jarir Al-Tabari. Saya ulang sekali. Jami' Bayan karangan Al-Imam Ibnu Jarir Al-Tabari. Kenapa kitab Al-Imam Ibnu Jarir Al-Tabari menjadi pilihan mufassir? Sebab Al-Imam Ibnu Jarir Al-Tabari
banyak ambil pandangan-pandangan tafsir ayat Al-Quran ini daripada Bahrul Ummah, iaitu pandangan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Waktu mana Al-Imam Ibnu Jarir syarahkan ayat ini, dia kata ayat ini adalah ayat yang paling unik di dalam Al-Quran. Ayat perintah yang paling unik. Allah nak minta kita solat, wa aqimus solat. Cukup dengan dua perkataan, maka sudah pun diwajibkan wajib untuk kita menunaikan solat. Untuk kita nak berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sudah diwajib dan diwakilkan wajib untuk kita melaksanakan perintah berpuasa. Haji, zakat sama juga. Tapi untuk perintah kita berselawat, Allah sebelum minta kita selawat, Allah mulakan daripada diri dulu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah beserta para malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Baru Allah ajak kita berselawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu. Wahai orang-orang yang beriman, selawatlah. Boleh je Allah nak ambil perintah selawat disambung macam sembahyang. Wa aqimus solah, sembahyanglah kamu, selawatlah kamu, boleh. Tapi Allah muliakan baginda Nabi. Bahkan Al-Imam Ibnu Jarir Al-Tabari mengatakan, cukup dengan surah Al-Ahzab ayat 56 ini membuktikan betapa tingginya kedudukan baginda Nabi di sisi Allah berbanding nabi-nabi yang terdahulu yang pernah Allah utuskan. Allah sendiri ambil peranan memuliakan baginda Nabi dengan berselawat ke atas baginda Nabi. Orang banyak selawat ni lain. Saya bawa jemaah pergi Masjid Nabawi. Ada setengah orang ni, dia sampai dia tak sampai Masjid Nabawi lagi. Dia pertama kali Allah sampai ke bumi Madinah. Kita pun bagi tahu, tuan-tuan dan perempuan haji aja, dan tuan-tuan dan perempuan nampak kubah hijau tu, nampak tak? Nampak. Itulah di bawah dia ada makam Nabi. Menangis dah. Ni jemaah. Ada setengah kita tunjuk, dia tak tahu, dia tak tahu pun. Tapi rare, jarang. Tapi nak bagi tahu ada pun yang kata Allah tutup hati. Ada setengah kita bawa, kita dah masuk hotel Movenpick, betul lah, kan? Kita kata haji, sekarang ni haji ambil wuduk dia, tak baik ambil wuduk. Kita nak ziarah Nabi duduk tunggu kita tu. Boleh dia pergi relax dulu kat tepi tu, pergi Medan dulu, makan dulu, kenyang. Alah Ustaz, Madinah kan 7 hari, tak dapat datang ini pun esok. Saya teringat tu buku yang sebut Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Ali Jumaat, mantan mufti Mesir. Orang yang dah duduk dekat dengan Nabi, tapi kalau tak nak ziarah Nabi, bukan dia tak nak ziarah Nabi, tapi Nabi yang tak nak tengok dia. Rasa macam hari nak pecah kan? Tengok ni akhirat esok tuan-tuan kalau tak dapat syafaat nanti. Nabi sebut, Ana Sayyidul Ibn Adam. Ini hadis rawi Tirmizi. Aku adalah penghulu kepada sekalian anak-anak Adam. Walaupun Nabi Adam itu adalah manusia yang pertama, tapi Nabi kata, Ana Sayyid, aku penghulu dia. Wala fakhrah, Nabi sebut. Aku cakap dia bukan sebab aku berbangga dia, tapi ini kelebihan yang Allah kurniakan kepada aku. Wa ana awwal syafi' wa awwal musyaffa'. Aku adalah manusia yang pertama yang mampu dan boleh memberi syafaat, dan aku adalah manusia pertama yang diterima oleh Allah untuk menerima syafaat. Kalau atas dunia ni kita lawan Nabi, tak ingat kat Nabi, persoal pula cara pentakdiran dan arahan Nabi. Agak-agak orang macam ni akhirat esok Nabi tak jumpa lah teman. Itu jawapan daripada kita sendiri. Tapi kalau atas dunia kita laksanakan perintah Allah dan Rasul, kita pakai jubah ni pun keringat kat Nabi tuan-tuan. Pagi tadi saya baca hadis Syama'il Muhammadiyah di surah Tamak Kemudian.
Sayyidina Muawiyah bin Murrah radhiyallahu anhu atau ayah dia sempat peluk Nabi, masukkan tangan dan dapat rasa ni, dapat rasa tanda-tanda nubuah kenabian dekat belakang. Dia kata apa? Nabi waktu tu pakai jubah tak kancing. Tuan-tuan, Muawiyah kata apa? Ayah dia yang bernama Murrah ni, start dia tengok Nabi pakai jubah tak kancing, daripada hari itu dia tak pakai kancing. Tu orang dulu punya nak ikut Nabi ni sampai tahap tu. Padahal Nabi buka kadang-kadang Nabi panas ke tuan, tapi nak kata ikut Nabi macam tahap tu, sampai tahap tu. Abdullah bin Umar pernah jalan satu jalan, dia nampak satu kawasan tadi, dia jalan dia lompat, dia jalan dia lompat, dia jalan dia lompat. Ayah dia tuan-tuan tak kenal gelakang. Ayah dia tak kenal sikit, tarik kau pedang, mafa'alah, kau buat dulu, tak boleh jalan betul. Qad ra'aitu Rasul. Abdullah kata, aku pernah nampak Nabi lalu kat kawasan ni Nabi lompat. Tak cakap banyak, pegang tangan ayah, anak dia lompat, pergi jumpa dengan Nabi. Hal kata, ya Rasulullah, betul ke ya Rasulullah? Nabi kata, na'am. Aku lalu kawasan tersebut sebab ada lompat air. Jadi tak nak bagi air tadi tu terkena pada jubah aku, maka aku lompat. Di hadapan tadi tu termasuk juga, sama juga, ada lompat air. Jadi aku lompat. Tuan-tuan, orang dulu, sahabat, punya ikut Nabi sampai tahap tu. Istilahnya, ikut Nabi tu sampai kita nak kena pegang dia. Jangan ikut tadi tu sampai kita terbayar. Benda yang kita kata tak ada apa pun kan. Sebab yang itu tu ada masalah Nabi. Sebab Nabi nak lompat kan. Sebab benda itu dah terpaksa. Sama juga dengan Anas bin Malik. Sahabat tanya, kenapa kau semayang kat tengah-tengah jalan ni? Ra'aitu Rasul yusolli hina. Aku pernah nampak Nabi semayang kat sini. Tu sahabat tu. Sampai sahabat yang lain terpaksa pegang, terpaksa tahan. Kita hari ni terpaksa nak kena ikut tak pernah, tak semua ikut sunnah Nabi. Orang dulu kita nak kena tahan, hari ni kita nak kena tolak. Tak semua ikut Nabi. Orang selawat ni, orang banyak selawat ni lain, subhanallah. Saya tak nak panjang macam tadi kata nak berhenti lah. Tok Guru kami pesan tuan, orang yang beruntung atas dunia ni, antara ni ialah orang yang banyak selawat. Sebab banyak selawat tu selain daripada dia boleh have improvement our iman, our ibadah, dan yang kedua itulah advantage paling besar. Orang yang dikatakan beruntung ni ialah orang yang dapat jumpa Nabi sebelum dia dapat jumpa Nabi ke akhirat esok. Bukanlah kita kata orang yang dapat jumpa Nabi atas dunia ni melalui mimpi ni, dia ni sahabat kita. Paling kurang kita dapat jumpa Nabi. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani, Nabi sebut. Siapa yang mimpi berjumpa aku, sungguh-sungguh memang benarlah dia boleh mimpi jumpa dengan aku. Kerana apa? Syaitan tidak mampu menyeruput dia. Tuan-tuan, Anas bin Sayyidina Imam Malik bin Anas. Siapa Imam Malik bin Anas? Imam Malik bin Anas itu guru kepada Imam Syafi'i. Tuan-tuan buka Tabaqat Malikiyah. Dalam kitab Tabaqat Malikiyah disebut Imam Malik setiap kali tidur dia akan dapat bermimpi jumpa dengan Nabi. Subhanallah. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dalam banyak-banyak kisah Imam Malik, ataupun Imam Syafi'i yang mengajar Masjid Nabawi, sepanjang hayat dia sebelum dia nak wafat, sepanjang dia mengajar Masjid Nabawi, dia tak pernah pakai segitu, tak pernah pakai kasut. Sampailah waktu dia nak wafat tu, dia minta juga anak-anak murid dia usung dia, dukung dia pergi ke Masjid Nabawi. Pun dia kata jangan bagi aku pakai kasut. Maka waktu tu lah dia sampai saja dekat masjid, anak-anak murid dia tanya, Mukrik ni orang yang baca matan kat sebelah kanan. Mukrik ni lah tanya,
Ya Sayyidi, di mana dalam Tadbisul Hizab? Tok Guru, kenapa selama ni kami tak pernah pun tengok Tok Guru datang ke Masjid Nabawi ni, datang pakai slipper dan kasut? Imam Malik nak jawab, tuan-tuan, Imam Malik nangis. Imam Malik kata apa? Bukan aku tak ada kasut dan slipper di rumah. Bagaimana mampu aku nak memakai kasut dan slipper yang kotor itu, sedangkan aku nak datang ke rumah Allah di Masjid Nabawi ini? Setiap laluan yang ada di dalam, setiap laluan dan lorong yang nak menghala ke Masjid Nabawi ini, semuanya adalah laluan bagi Nabi SAW. Aku khawatir dan bimbang sekiranya kasut yang aku pakai tadi terpijak bekas tapak kaki baginda Nabi SAW. Itu tuan-tuan, orang yang banyak selawat, orang yang banyak amalkan sunnah, orang yang banyak ingat kepada Nabi, orang yang banyak amalkan Al-Quran. Ini tuan-tuan, sampai peringkat tu. Bukanlah saya nak suruh tuan-tuan yang pergi Madinah tak pakai slipper pula. Tuan-tuan pergi Madinah pakailah slipper. Tapi yang ni kita kata personal experience. Ustaz, kenapa tak pergi pandai murid? Saya ada memori ke situ. Cik, tuan-tuan, adakah haram pergi pandai murid sebab saya Ustaz selalu dia kat tu? Tidak, pengalaman saya. Ustaz, kenapa tak makan apa ni? Nasi khabur dengan colek dengan wudu. Oh, wudu ni ada cerita. Imam Malik pun ada cerita dia. Itu pengalaman ni semua. Jadi tuan-tuan puan terus sekalian, malam ni saya sebut tadi, kalau tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Nak baca 3 pul tu senang ke susah? Nak kena berlari pusing rumah dulu ke? Nak kena sampai berpeluh dulu ke? Tak payah. 3 pul, yuk. Tuan-tuan boleh Google, boleh tanya Syekh Google. Tengok kat dalam tu, apa dia matan hadis. Riwayat Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Yuk, amalkan tu. Paling kurang tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Dan saya pesan diri saya untuk banyak masyarakat. Banyak masyarakat tu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna aqimna fid-din wa 'allimna bil-taqwa wa inna ila siratal mustaqim. Ya Allah, ya Allah, kami yang telah dosa kami, ya Allah, telah dosa istri, suami dan anak. Berikanlah kami keluarga yang soleh, berikanlah kami komuniti masyarakat yang soleh. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma asrif 'anna al-bala' wal waba' wal marad. Allahumma asrif 'anna al-bala' wal waba' wal marad. Allahumma amitna bi husnil khatimah. Ya Allah, kami tak tahu bila masa dan waktu dan ajal kami. Kami mohon daripada-Mu, ya Allah, sekiranya sampai masa dan waktunya, matikanlah kami dalam keadaan sebaik-baik kematian. Mati dalam redha-Mu, ya Allah. Mati sedang sujud kepada-Mu, ya Allah. Mati sedang membaca Al-Quran-Mu, ya Allah. Mati kami di dalam rumah-Mu, ya Allah. Mati kami disimpan di Jannatul Baqi' Al-Gharqad. Mati kami disimpan di Baqi', di sebelah makam bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Jangan kau matikan kami dalam keadaan seburuk-buruk kematian. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.